amara Allah bihi ay yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menghubungkan hubungan. Hubungan di sini maksudnya hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia itu datang daripada dua bentuk, dua jurusan. Satu, hubungan dengan manusia secara umumnya. Itu kita panggil hablum minan nas, iaitu yang dikenali sebagai, dalam istilahnya dipanggil ukhuwah Islamiyah. Satu lagi hubungan secara khusus, iaitu yang dipanggil silaturahim. Dua istilah ni selalu salah digunakan. Kerap orang menulis untuk menghubungkan hubungan sesama muslimin, dia tulis iaitu majlis mengeratkan silaturahim. Padahal tak betul. Patutnya majlis menghubungkan iaitu persaudaraan, ukhuwah Islamiah. Kalau secara silaturahim dia lebih khusus, iaitu yang ada kaitan dari sisi hubungan nasab keturunan. Silah maknanya menghubungkan, rahim daripada rahim seorang ibu, menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya hubungan dari sisi persusuan. Yang ketiga, ada hubungan dari segi asbab perkahwinan. Ini tiga ni masuk dalam istilah silaturahim. Adapun selain daripada itu, masuk dalam keumuman ukhuwah Islamiyah. Boleh faham? Kuliah sikit lah. Bagi betul penggunaan itu. Baik. Dan ayat-ayat dan hadis menjelaskan perkara yang khusus ini, iaitu hubungan silaturahim. Dan Nabi SAW juga memperingatkan kita hal yang satu ini dalam beberapa wasiat Nabi SAW. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghubungkan hubungan silaturahim. Jadi, hukum menghubungkan hubungan silaturahim dia adalah wajib. Walaupun ada di antara orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu melakukan kezoliman terhadap yang lain, tetap wajib, tak boleh diputuskan. Contoh. Dia berkelahi, dia bergaduh. Si A dan si B, adik-beradik, ataupun ada hubungan persaudaraan. Lalu saling tak bertegur sapa, saling tak berziarah dan menziarahi. Kedua-duanya berdosa. Yang menzolimi dan yang dizolimi, kedua-duanya berdosa. Kerana termasuk dalam peringatan Nabi SAW, iaitu dilarang memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan diancam orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini dengan neraka. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi dia bukan perkara kecil. Perkara besar. Baik. Secara ringkasnya saya nak sampaikan tentang apa faedahnya untuk kita menghubungkan silaturahim. Dan Nabi SAW menjelaskan banyak sebab. Di antara sebabnya, daripada sekian banyak sebab hubungan silaturahim ini, yang pertamanya iaitu diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia. Dua perkara yang memang manusia inginkan ini. Dimurahkan rezeki. Rezeki ni jangan nampak bentuk wang ringgit tak. Rezeki ni maknanya Allah bagi satu kepuasan dalam diri. Betapa banyak orang yang kaya tapi tak pernah merasa tercukupkan. Itu penyakit. Siang malam cari duit tapi tak pernah rasa puas. Ini maknanya apa? Rezekinya ditarik keberkahan. Rezeki sehat, rezeki panjang umur. Panjang umur nikmat. Tapi ada orang yang panjang umur tapi tidak berberkah, tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu Nabi SAW bagi kaedah. Apa tanda keberkahan usia? Dalam satu sabda Nabi SAW sebut, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia adalah yang meningkat usia dia, makin tua dia, makin bertambah amal soleh. Makin dekat dia dengan akhirat, makin jauh dia meninggalkan dunia. Makin meningkat usia, makin membesarkan urusan akhirat, makin kecil urusan dunia. Jangan diterbalikkan. Itulah maksud keberkahan usia. Dan juga keberkahan. Apa makna keberkahan rezeki? Cukup.
Ya, bersyukur dengan apa yang ada, tidak disibukkan dengan apa yang tiada. Itulah yang keberkahan rezeki. Jadi ini penting. Datang daripada mana dua ni? Salah satunya asbab menjaga hubungan silaturahim. Khusus bagi orang-orang yang jarang dia bertemu, berjumpa. Ada di antara kita ni, barangkali rumah dia tak pernah satu pun saudara sampai. Ya, dengan pelbagai sebab. Ada di antara kita ni, rumah dia sering diziarahi. Ada di antara kita memilih-milih rumah siapa yang dia nak pergi. Nampak tak? 3 kategori. Ya, sebab itu Islam mengajar hendaklah kita berusaha untuk mengakrabkan, menghubungkan silaturahim, terutamanya orang yang jarang kita hubungi. Tapi kadang-kadang kita tak ziarah ada sebab. Sebab nak ziarah dia ada di rumah, bekerja siang malam, jadi sulit nak bertemu waktu itu. Ya, jadi ini perkara yang sangat besar. Yang pertama dan kedua iaitu diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia, mana berkah. Yang ketiga, faedah menghubungkan silaturahim iaitu mendapat doa daripada para malaikat. Ini bukan calang-calang doa. Para malaikat mendoakan orang yang datang menziarahi saudaranya, apatah lagi saudaranya itu adalah ada hubungan kekerabatan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, saya baca terjemahan, ya, panjang lagi. Iaitu Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim apabila mereka menziarahi saudaranya pada waktu awal pagi. Tadi semua datang pagi kan? Sebab belum lagi petang ni. Semua kita datang pagi-pagi, buat persiapan. Ya, bangun subuh tu niat dah, nak siap, nak datang. Sampai on time. Bukan after time. Semua on time ni. Cemerlang. Luar biasa. Masya Allah. Tak ada yang terlewat. Boleh start dalam waktu yang telah ditetapkan. Apa kata Nabi SAW? Iaitu, ya, kecuali 70,000 para malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya hinggalah datang waktu petang. Dan jika mereka menziarahi saudaranya pada waktu petang, maka 70,000 para malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya hinggalah esok pagi. Inilah sebab salah satu kenapa kita merasai keberkahan hidup. Para malaikat mendoakan aku untuk kita apa? Keampunan, kerahmatan, keselamatan. Ini 3 perkara yang semua para malaikat akan mendoakan kita. Nikmat tak? Sangat nikmat. Sangat nikmat. Tapi kalau kita tidak mengetahui tentang perkara ini, maka kita rasa ziarah ni perkara biasa, sepena-sepena. Tak, tapi kalau kita faham ini, ia merupakan tuntutan, maka kita akan meraih keberkahan. Tak dengar? Tak dengar pula. Semangat kau main ceramah ni. Duduk tengah pula, duduk tengah. Dah ada macam ni tengah lah. Dia alamatnya tak sejak mak kau. Jauh kamera. Okey. Kamera. Tak dengar. Hilang ni. Cepat tadi. Tak dengar. Ada dekat dalam ni. Nak dengar apa-apa. Baik, yang ke berapa? Yang keempat. Faedah menghubungkan silaturahim yang keempat, mendapat kecintaan daripada Allah Ta'ala. Tu. Ini cinta yang sejati, bukan cinta manusia. Cinta daripada Allah. Allah cinta kita. Ya, kita cinta Allah belum tentu. Tapi ini yang pasti, Allah Ta'ala menyintai hamba-hambanya yang menghubungkan silaturahim. Ya, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ketika mana datang seorang lelaki, ja'a rajulun ila Nabi SAW, lalu dia tanya 2 soalan. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. 2 soalan. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang mendapat kecintaan Allah dan apa amal yang bila dia buat dia mendapat kecintaan daripada Allah? Lalu jawab Nabi SAW, yaitu orang yang mendapat kecintaan Allah adalah yaitu orang yang banyak memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Itu yang pertama. Keberadaan dia di mana pun, dia ibarat sekutu bunga. Ibarat sekutu bunga. Duduk kat mana pun. Bukan hanya seekor lebah datang pada dia, ribuan lebah datang mengurumuninya. Ya, adanya menggenapkan, tiadanya mengganjilkan. Ada dia, ya, menceriakan situasi, tiada dicari-cari, kemergiannya ditangisi. Itu orang yang bermanfaat. Jangan ada, tak ada, serupa je. Tak ada syukur. Betul. Tunjuk syukur tu. Sebab apa? Datangkan banyak masalah pada orang. Tengok dia pun kita jadi stres. Patut tengok dia lega, hilang stres. Betul kan? Ni Nabi SAW ajar kaedah. Ya, yang kedua, ditanya apa amal yang bila seseorang berbuat maka mendapat kecintaan daripada Allah.
Lalu kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala, satu, sururun tudkhiluhu ala muslim, iaitu memasukkan kegembiraan pada seorang muslim. Kita datang ni, tuan rumah gembira. Mana tuan rumah? Gila lah. Gembira tak dia tengok kehadiran dia? Seronok tak? Seronok betul kan? Jadi itu amalan yang pertama yang Nabi SAW sebut, mendapat kecintaan daripada Allah. Yang kedua, sururun, bukan. Yang kedua adalah au takshifu anhu kurbatan, iaitu mengusir kesulitan. Mengusir kesulitan yang dihadapi. Jadi dua perkara ini daripada empat, barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapat kecintaan daripada Allah Ta'ala. Yang kelima, ada 7 kan Nabi. Yang kelima, faedah daripada menghubungkan hubungan silaturahim, iaitu menumbuhkan kasih sayang dan menghilangkan perselisihan dan mendatangkan kegembiraan. Jadi berjaya atau tidaknya majlis pada hari ini, kita tengok pada yang nombor 5. Ya. Di antaranya adalah bagaimana nak mewujudkan perkara kelima. Hendaknya setiap kita saling bertegur sapa dan berkenal-kenalan, terutamanya yang tak pernah kita tengok. Ya, orang biasa, kita ni kalau main di mana pun nak duduk dengan orang yang sama. Di rumah orang tu, dia lah kereta, orang tu duduk kat meja je lagi cari laki dia, cari bini dia, tak mau duduk dengan orang lain. Cuba cari orang yang tak dikenali. Tanya. Begitu juga. Ya. Ini adalah hendaknya perkara dilakukan. Tanya siapa mereka ini. Terutamanya mak-mak saudara lah. Ya. Baik, itu yang kelima. Yang keenam. Iaitu dapat mengetahui tentang nasab keturunan. Ini anak siapa, Dan Nabi SAW memang perintahkan seperti itu. Contoh dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Belajarlah daripada nasab kamu hal-hal yang mempereratkan persaudaraan. Sesungguhnya mempereratkan persaudaraan menumbuhkan kecintaan terhadap sanak saudara, memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Tanya saja, kamu anak siapa? Duduk di mana? Maknanya di sini kena ada apa? Kena ada keramahan. Penyakit sekarang ni, dia ramah tamah dengan handphone. Macam ni pun sibuk main handphone. Off dulu telefon tu. Jumpa semua sekali, tanya. Ni penyakit. Ya, penyakit. Dia sembang dengan telefon dia, tak habis-habis. Yang tak gambar tu boleh lah. Yang ketujuh, yang terakhir, kemuncak pada orang yang menghubungkan hubungan silaturahim, Allah janjikan syurga dan dijauhi daripada azab api neraka. Tengok, besar tak faedahnya? Salah satu jalan untuk kita masuk syurga, dijauhkan daripada azab api neraka, adalah menghubungkan hubungan silaturahim. Terutama, dia ada terutama spesial ni, iaitu terutama dalam hadis lain Nabi SAW sebut, seseorang yang bergaduh yang dizolimi. Bergaduh dizolimi yang beradik, wajib dia jangan putuskan. Datang, jumpa, bertemu. Walaupun dia tetap tak nak maafkan. Contohlah berlaku pertikaian urusan tanah umpamanya. Ada salah seorang adik-beradik tu cakap dia cerdik. Dia pergi buh nama dia lebih dari orang lain. Dapat tanah daripada dia. Padahal dia telah melakukan penganiayaan pada adik-beradik yang lain. Adik-beradik yang dianiaya tu, dia tetap kena datang pada yang menzolimi dia. Sebab itu Nabi SAW dalam satu keadaan pernah menyebut, bantulah saudara kamu yang dizolimi dan yang menzolimi. Lalu para sahabat Nabi SAW kata, yang dizolimi itu kami faham macam mana nak bantu. Ni yang menzolimi, dia nak bantu apa? Bagaimana? Nasihat dia, tegur dia. Jangan putuskan hubungan silaturahim. Baik, selesai. Dan yang terakhir, beberapa perkara penting untuk menjaga kelangsungan hubungan silaturahim, terutamanya kita berada dalam majlis dia. Yang pertamanya, jangan memilih-milih sanak saudara yang hendak diziarahi. Kadang-kadang kita pergi dah rumah A, rumah B tu, C tu dekat je, tak pergi dia. Nampak tak? Padahal si A, si B yang dia tak pergi tu selalu datang rumah dia. Nampak tak? Ini kezaliman nama dia. Kezaliman. Berdosa, tersakiti hati saudaranya. Upload pula dalam Facebook. Upload tu dengan bangga dan gembiranya. Kawan yang tengok tu, Allah, awak dah tak main rumah aku. Padahal rumah aku sudah dia kan. Rumah hang berkali-kali aku pergi. Bukan takkan harapan balasan tak. Tapi adik-beradik, saudara, sepupu dan sebagainya. Kadang kita ada anak. Ni yang ketiga dia saya sebut. Yang kedua, usahakan untuk menziarahi bila berkesempatan, khususnya yang belum pernah atau yang jarang diziarahi. Terutamanya lapisan yang pertama. Mak saudara, pak saudara tu kita mesti cari. Adik-beradik lah, maksudnya adik-beradik sama adik-beradik cari. Ya, kurang-kurangnya kita pergi pada rumah dia. Baru masuk lapisan kedua.
Lapisan kedua, anak saudara. Anak saudara ni hendaklah berusaha mencari rumah mak dan pak saudara dia. Ni peranan ibu bapa. Sebab tu yang ketiga, ibu bapa hendaklah menyuruh, menggalakkan anak-anaknya, cucu cicitnya agar menziarahi bapa saudara, ibu saudara yang berdekatan dengan mereka. Berapa ramai kita, contoh duk Kuala Lumpur, duk Kelang, ramai anak saudara. Ramai. Anak kat Intan je ada berapa kat situ? Anak siapa lagi ada? Anak kau, ada berapa anak kat situ? Ada kan? Satu ya? Tak kira lah. Satu campur isteri, campur anak-anak, jangan ramai. Sebutlah pergi mana pun. Ada kan? Kadang-kadang anak kita tu belajar di universiti di situ 3 tahun, 4 tahun dia boleh pergi ulang alik datang situ apa-apa. Saudara dia. Ajaib tak? Sangat ajaib. Tetapi kalau susah payah besok, barangkali orang itulah yang akan datang bantu. Sebab apa? Ini faedah ni kita yang dapat. Ya, para malaikat doakan kita datang. Jadi kesimpulannya 3 perkara ni kalau kita buat, maka akan wujudlah hubungan silaturahim yang kemas dan bersatu. Betapa banyak ni kita tak kenal ni anak saudara. Ni anak saudara sepupu. Jadi mak ayah kena ajak anak-anak dia ni. Anak dia tu supaya jumpa sepupu sepapak ni. Tengok anak-anak kita lah ni. Dia kalau main dia duduk sama dia dia tak pergi tanya kawan dia tak pergi. Dia main handphone je. Tengok tu, handphone tu kan. Bukti. Contoh lah, bukan dia seorang, sama aja, mak yang sama, ayah pun sama. Cuba ajar anak-anak kita tu supaya kita nak kenal ni. Tanyalah apa sekolah. Sampai kita nak kena ajak anak-anak zaman ni. Soalnya. Tapi kena bagi tahu. Kalau tidak, dia sama geng dia. Baik, itulah dia beberapa perkara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang terbaik. Ya, pertemuan yang terbaik. Dan kita berusaha untuk saling kenal-kenal. Ya, berbaik-baik adik-beradik, sepupu, sepapak dan sebagainya. Dan insyaAllah ni nak sampaikan pesanan tu lah. Tahun depan insyaAllah rumah Kak Cik dah bermain pula. Betul ya? Betul. Bermain? Tahun depan rumah bermain pula kan? Kak Cik abang lah. Tu. Ini persiapan lah, persiapan. Kemudian yang kedua ni ada Kokiah minta sampaikan. Kokiah ni. Mana saya tulis? Okey, Kokiah mewakili anak dia. Ida kan Ida? Pelda Bukit Sagu 3. Mana Kokiah? Lan mana? Betul? Ida anak Kokiah tu mewakili Kokiah pada saya lah untuk jemput Keduri pada 4 hari bulan 6 2023. Nanti akan datanglah menyusul di Facebook ni apa. Baik. Jadi itu sajalah yang nak disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada tuan rumah, kami semua yang main ni. Ya. Kerana sudi menerima kehadiran kami semua datang ke Kota Intan. Ya, Kota Intan pun tengok bersendiri ya. Dan dia orang ready nak makan. Mudah-mudahan ya majlis ini diberkati oleh Allah Taala. Dan semoga Allah Taala memberikan kita kepada semuanya agar dapat kita bertemu lagi pada tahun depan. Ya, untuk pertemuan seterusnya di rumah yang ke-18. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya kembalikan mic ni pada boleh kumpul anak Kota Intan semua nak tengok. Tak tahu abang? Nak tengok. Tuan rumah nak tengok keluarga Kota Intan. Nak bagi dah. Sudahlah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.